Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam rancangan Salam at Ramadan. Tentunya bersama saya Casey Rozaimi. Hari ini hari yang cukup indah rasanya sebab kita dah hampir-hampir ke penghujung Ramadan dan 10 malam terakhir. Tapi sebelum tu, yang pentingnya anda juga perlu share, like dan komen. Kenapa perlu share? Sebab ilmu ni hanya tahun ni je lah yang rasanya kita lain macam sikit Ramadan kita kali ni. Okay, sebelum kita nak teruskan lanjut, tajuk kita hari ini adalah di mana Lailatul Qadar. Bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Casey Rozaimi sihat? Alhamdulillah Ustaz, bersemangat lagi. Okay Ustaz, macam mana puasa nak hujung-hujung ni? Okey, alhamdulillah. Okey lah. Bertahan kuat kita. Alhamdulillah. Stay at home pula kan. Itulah kan, terperuk dalam rumah, beribadat bersama keluarga. Biasa petang-petang macam ni pergi bazar dah kan. Betul. Duduk rumah je. Jadi Ustaz, kita nak sembang-sembang santai Ustaz dengan tajuk kita di mana Lailatul Qadar. Terima kasih Casey Rozaimi dan semua para penonton. Salam at Ramadan. Moga-moga semuanya dalam keadaan baik-baik saja insya-Allah. Dan menarik kita kali ini kita akan membincangkan tentang Lailatul Qadar. Bila kita bercakap tentang Lailatul Qadar ni, suatu ayat yang jangan sesekali kita tinggalkan, iaitu berkait tentang Lailatul Qadar itu, iaitu surah Al-Qadar. Allah Ta'ala berfirman, kita baca untuk mengambil keberkatan ayat. Kata Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul Azim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Qadar yang sangat menarik Casey Rozaimi ya. Yang kita saban tahun kita akan dengarlah tentang keistimewaan malam 1000 bulan ini, dan insya-Allah sekejap lagi kita akan kongsikan apakah di antara keistimewaan, keajaiban dia orang kita ni Casey Rozaimi ya. Orang kita ni dia suka benda-benda pelik. Dia suka benda pelik, suka benda yang ajaib, benda takjub. Sebab tu kalau saya duduk ceramah pengalaman ya, kalau tajuk-tajuk tentang Isra' Mi'raj, Lailatul Qadar, ini orang suka sangat. Ataupun tentang sihir sebagai contoh. Dia benda pelik-pelik yang ada keajaiban sikit ni, orang kita dia suka sikit. Dia suka. Tapi tak apa, kita akan cerita apakah keajaiban di sebalik malam 1000 bulan. Ya Ustaz. Kalau orang sering nak tahu juga Lailatul Qadar ni, dia betul ke Ustaz dalam tempoh 10 hari terakhir ni Ustaz? Lebih-lebih kali kalau orang kata hari ganjil. Jadi macam mana kelebihan Lailatul Qadar ni Ustaz? Okey, dia Lailatul Qadar ni walaupun dia tidaklah disebut secara pasti malam yang mana satu, sebab ada satu yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, dalam usaha kita tak perlu nak sibuk-sibuk sangat nak cari bila itu, kata beliau, wa qad warada li lailatul qadar alamatun aksaruha la tazharu illa ba'da an tamdi. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama menyebutkan ada beberapa dalil yang menyebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar. Namun kata beliau, semua itu tidaklah nampak kecuali setelah malam tersebut berlalu.
maknanya tanda tu akan diketahui selepas dah jadi dah benda tu semua. Jadi salah satu pandangan daripada yang kita sebutkan tadi ni, maknanya kita tak perlu nak sibuk-sibuk sangat. Kalau dulu orang kata sungai beku lah, kita bukan duduk kutub utara. Orang kata pokok sujud lah, jangan merapu sangat. Lah kali akhirnya tinggalkan tarawih, Quran pun tak baca, dia sibuk mencari benda yang pelik-pelik tu. Jadi benda tu tak perlu. Walaupun dulu ada orang panggil apa, Allahumma salli ala Muhammad, nak ke arah, nak tahu dah sebenarnya ada satu peristiwa menarik saya nak kongsikan ke Ruzami dan semua para penonton. Telah diriwayatkan bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah baginda keluar untuk nak memberitahu para sahabat tentang Lailatul Qadar. Di pertengahan jalan baginda terserempak dengan dua orang sahabat yang sedang berselisih faham. Maka Nabi bersabda, kata baginda Nabi, kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at. Kata baginda Nabi, maksudnya aku keluar bagi nak memberitahu tarikh Lailatul Qadar. Maka dua orang telah berkelahi, lalu diangkat wahyu itu. Riwayat Imam Bukhari. Sebab itu Lailatul Qadar ni dia punya tarikh tepat, masing-masing tak ada siapa pun yang tahu. Walaupun kalau ikut dari segi pendapat bila berlakunya Lailatul Qadar ni, ataupun kurang lebih bila tempohnya itu, sekitar ada 40 pendapat dalam membincangkan tentang perkara ini. Seperti yang tadi K.C. Ruzami ada sebutkan tadi, ada juga tanda-tanda yang menyebutkan, sebagai contoh, hiya fil ashril awakhir, Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maknanya Nabi Muhammad SAW suruh kita lebih giat ibadah pada 10 malam terakhir Ramadan. Dia ada hikmah sebenarnya, K.C. Ruzami, kenapa Allah Ta'ala menyembunyikan setengah perkara dalam kehidupan ini daripada pengetahuan manusia. Saya ambil contoh, Allah sembunyikan kedatangan kiamat besar supaya manusia sentiasa takut dan bersedia. Allah sembunyikan ajal maut akan tarikhnya supaya kita juga sentiasa bertaubat dan ingat akan kematian. Allah sembunyikan siapakah walinya supaya kita sesama manusia bersangka baik dan tidak mengkhianati sama manusia. Dan Allah menyembunyikan keredaan itu supaya kita beramal walaupun sikit punya amalan. Allah sembunyikan dia punya redha, kita tak tahu. Nanti bila di akhirat rupanya amalan sikit je pun, tapi Allah punya meraihkan ganjaran tu besar sungguh. Allah sembunyikan keredaan. Dan Allah sembunyikan juga Lailatul Qadar supaya kita menghidupkan seluruh Ramadan. Tidaklah tahu kata malam-malam hujung-hujung dia pulun yang hujung. Malam lain dia tak bangun dah. Dia kata malam ni macam tak ada. Yang depan-depan tinggal. Kan. Rugi. Sangatlah rugi kalau macam tu. Nanti kita akan kongsikan apakah amalan-amalan yang bagus nak dilaksanakan untuk meraih Lailatul Qadar ni. Cumanya K.C. Ruzami ada juga kalau dah sebut tentang tanda-tanda, ada juga disebutkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan sikit-sikitlah, hin-hin lah Lailatul Qadar ini disebutkan, Lailatul Qadri lailatun samhatun talaqatun la haratan wala baridatan tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Disebutkan Lailatul Qadar ni adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Riwayat daripada Imam Baihaqi. Jadi maknanya tu pun boleh juga menjadi tanda-tanda yang boleh kita kalau bagi orang yang bersungguh-sungguh nak mencarinya itu pun boleh dijadikan sebagai panduan juga. Juga kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahawa diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi kesungguhan baginda di waktu yang lain. Sebab ini menunjukkan tanda-tanda Lailatul Qadar tu sendiri. Saya nak kongsikan juga, kalau ada masa lagi ke kita? Ada, boleh, ada lagi.
Boleh. Okey, Bab saya nak kongsikan apakah di cerita-cerita tajuk ni dia ada masa lagi, Sat. Okey, Boleh. apa di antara keajaiban yang Ya. ada di sebalik malam Al-Qadar? Mungkin Ya. barangkali ada yang setengah yang saya sebutkan ini mungkin pernah didengari. Anggap saja ini sebagai suatu ulang kaji, murajaah. Apa tu orang panggil apa? Mengulang-ulang itu adalah ibu pelajaran kan. Okey, pertama sekali, keajaiban Lailatul Qadar itu adalah dia merupakan waktu diturunkan Al-Quran. Okey, Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkan Al-Quran. Dan menariknya pula dia berlaku di bulan Ramadan. Allah Taala sebut apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan Quran. Baik, ada satu pandangan lagi. Bukan pandangan macam mana? Maksudnya kekeliruan di kalangan masyarakat kita, Kasir Ruzami. Orang kita dia agak confused. Dia kata, "Ustaz, apa beza Quran tu diturunkan pada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar dengan berlakunya nuzul Quran?" Ya. Pening dah. Kan? Nuzul Quran. Baik, kita nak mudah faham macam ni saja. Kita tak mau nak pening-pening. Pasal kita pun tengah tak makan ni dengan pening-pening pula, lagilah huraian ustaz lagilah pening. Gini sajalah. Kita ambil pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, iaitu pada malam Lailatul Qadar ataupun pada malam Al-Qadar itu diturunkan Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Okey, yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi itu secara terpisah mengikut peristiwa dan apa yang berlaku kepada baginda dan umat sekitarnya itu dalam tempoh 23 tahun. Okey. Jadi ada juga pandangan menyebutkan maknanya nuzul Quran itu iaitu peristiwa di mana Nabi mula-mula menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu peristiwa dekat Gua Hira tu kan. Itu nuzul Quran. Bezanya maknanya daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah ke langit dunia itu berlakunya pada malam Al-Qadar dan diturunkan beransur-ansur selepas itu Quran selama 23 tahun. Itu bezanya lah, itu yang pertama. Yang keduanya, Lailatul Qadar itu keajaibannya ialah dia malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tadi kita dah bacakan ayatnya, Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, malam yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. An-Nakhai mengatakan amalan di Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Yang mana dia punya apa jua yang kita buat, malah ulama menyebutkan termasuklah puasa, solat yang kita laksanakan, kena pula malam tu malam Al-Qadar pula, maka dia punya orang panggil apa, ganjarannya itu lebih 1000 bulan punya, kalau perkiraan kita sekitar 84 tahun lah. Tanpa henti. Kalau semayang malam tu seolah pahala semayang 84 tahun tanpa henti. Kalau baca Quran malam tu, bacaan Quran kita kali dengan 1000 bulan atau 84 tahun punya bacaan Quran tanpa henti. Maknanya dia sebenarnya ada kisah Kasir Ruzami. Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah cerita tentang satu orang Nabi Allah yang mana Nabi Allah ini tak berapa terkenal sangat di kalangan masyarakat kita ataupun umum orang Islam lah. Jarang-jarang kita dengar, iaitu nama Nabi ini Syam'un Al-Ghazi. Syam'un Al-Ghazi. Dia kalau di barat ada filem dia buat, Samson apa nama, dah di inilah di barat punya ada, tapi dia buat version dia lah, fahaman dia. Tapi bagi kita Syam'un Al-Ghazi ni nabi yang hebat, dan dia pun hebatnya pada rambut dia dan sebagainya. Dan dia pun ada peristiwa menarik berlaku pada baginda Syam'un Al-Ghazi ni. Umur dia pun panjang, sehingga kan bila tengah-tengah Nabi duk cerita tu, sahabat macam bila dengar-dengar, sahabat kata, "Ya Rasul, untung umat dulu-dulu kan, umur panjang-panjang, boleh beramal ibadah, boleh buat itu, umur panjang. Jadi seronoklah boleh macam-macam benda baik, boleh buat amal kebajikan." Lalu Nabi pun itu yang Nabi bagi motivasi balik pada para sahabat
Nabi nak fahamkan bahawa jangan risau, walaupun kita ni umat umur pendek, kata Nabi a'maru ummati ma baina sitin wa sab'in kan, umur umat aku ni antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yajuzu zalika, dan sangat sedikit yang lebih daripada 70 tu lah. Ada, bukan tak ada, ada tapi tak berapa ramai Nabi kata. Kita umat umur pendek lah, senang faham. Betul. Tapi kalian dikurniakan dengan satu malam, yang mana satu malam tu ibadat, kalau kena pada malam tu kau kena ibadatnya, maka gandaannya seperti 84 tahun punya ibadah tanpa henti. Ada lagi ke masa? Boleh dalam 2 minit Ustaz. Okey, kita ingat. Okey, yang ketiganya ialah malam ataupun Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkatan. Malam yang penuh dengan keberkatan, tu yang ketiga. Yang keempatnya, Lailatul Qadar juga malam yang turunnya bersama dengan malaikat yang diketuai oleh Ar-Ruh. Ar-Ruh di sini membawa maksud malaikat Jibril. Gelarannya juga malaikat Jibril. Kan? Okey. Kemudian yang kelimanya ialah Lailatul Qadar disifatkan sebagai malam yang sejahtera. Sejahtera yang maksudnya di sini apa? Kalau dalam menurut pandangan Mujahid dalam tafsir Al-Azim, maksudnya malam tu penuh dengan keselamatan, tidak ada mana-mana bentuk gangguan ataupun kecelakaan. Okey. Dan yang keenam, Lailatul Qadar juga dicatatnya takdir tahunan. Maknanya seolah macam apa akan nak berlaku lagi setahun, itu telah pun Allah Ta'ala takdirkan, ataupun kata Imam An-Nawawi rahimahullah, semua benda tu dah tercatat dah. Tapi untuk nak dipamerkan pada malaikat. Ni nak bagi mudah faham tau, bukan nak bagi faham je tau, jangan salah faham pula. Maknanya seolah-olah macam Allah nak paparkan kepada malaikat, ini job untuk setahun terhadap umat aku. Malaikat yang menurunkan hujan, malaikat yang menurunkan rezeki, malaikat yang apa sebagai tugasnya itu dipaparkan, ditunjukkan. Begitulah juga takdir manusia. Ada setengah ulama kata termasuklah takdir yang berkait dengan soal rezeki maupun jodoh dan yang berkait dengan kehidupan manusia. Dan yang ketujuhnya, dosa setiap orang yang menghidupkan malam Al-Qadar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 kurang lebih berkait dengan Lailatul Qadar. Ustaz, kita nak berehat seketika Ustaz. Ya. Kita bagi laluan penonton-penonton kita meregang-regangkan badan. Dia tenang sikit, cool down sikit Ustaz ya. Dia nak pergi tengok kat luar, pokok dah menunduk ke sungai dah sejuk ke apa tu. Nak cari tanda. Cari tanda. Tapi yang pentingnya bukanlah tanda-tanda tu yang dia kejar. Kalau dia amalkan, dia buat ibadah daripada peringkat awal sampai ke hujung Ramadan, insya-Allah dia akan ketemu juga Lailatul Qadar. Betul Ustaz ya? Betul. Jadi Ustaz, tanpa berlengah masa lagi Ustaz, kita nak berehat seketika untuk kita ke segmen kedua, segmen soal jawab Ustaz. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika. Selepas ini, segmen kedua, soal dan jawab. Atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara, saya ingin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang berkuat kuasa hingga 12 Mei 2020 akan disambung lagi sehingga 9 Jun 2020, iaitu selama 4 minggu lagi. Kembali lagi dalam Salam Eid Ramadan, segmen soal dan jawab. 3 soalan yang akan kita kemukakan kepada tetamu kita, Ustaz Ilyas Ismail. Bersediakah Ustaz? Macam kuis Ustaz. Ya, insya-Allah. Silakan. Okey Ustaz, soalan dia, Syarul Shah Alam. Saya pernah pakat pulun tarawih dan tahajud. Kadang-kala tu terbabas sampai ke subuh. Macam mana Ustaz? Okey. Satu jawapan boleh kita kongsikan. Kesian. Dia macam ni. Okey, kita ada 2 perkara saya nak kongsi.
Pertamanya ialah kita jangan disibukkan dengan amalan-amalan sunat sehingga mengabaikan amalan wajib. Jangan duk sibuk dengan yang sunat sampai abai yang wajib. Kasih Ruzami, ada orang dia sibuk, dia pulun tarawih, isyak pun tak semayang tau. Sungguh. Ada? Sampai dia punya pandangan yang tak betul dia apa? Dia kata apa? Dia kata saya ni pulun sangat tarawih bukan apa? Pasal nanti bulan-bulan lain mana ada tarawih. Kalau isyak tu bulan lain pun ada. La ilaha illallah. Dia buat main-main pula dah. Tak boleh macam tu. Jadi apa kita itu yang pertama. Yang keduanya ialah satu, jangan mengabaikan yang wajib. Apabila kita disibukkan dengan perkara yang sunat. Yang keduanya ialah kalau terbabas, kalau dia kata tak sengaja dia terlajak subuh tu cerita lain. Barangkali dah kunci dah jam, lepas tu jam tu tak habis bateri ke, tu tak kedengaran ke, tu cerita lain lah. Ni tak ada masalah. Tapi kena ingat, kalau dalam sibuk nak mengajar malam Al-Qadar, jangan duk ingat tengah malam tu baru nak berlaku Lailatul Qadar semua. Lailatul Qadar bila dia katakan malam itu, maknanya bermula daripada masuk saja maghrib tu, kan, ataupun terbenam saja matahari tu, masuk je maghrib kita tu, sampailah ke subuh esok, itulah tempoh malam yang kalaulah pada ketika itu berlakunya Lailatul Qadar, maka itulah dia malam Al-Qadar. Jadi banyak orang yang kekeliruan malam tu sehari selepas ke sehari sebelum. Jadi pada hakikatnya kita kerjakanlah sepanjang hari. Betul sebab kalau kita tengok peralihan masa kan, macam contoh macam kita, contoh macam secara umum lah. Kita siang, ada kawan-kawan kita di negara lain waktunya tengah malam. Ataupun kita tengah malam, kawan kita tempat lain dia tengah siang, dalam tempoh yang sama juga, jamnya lain. Jadi ada orang tanya juga, habis tu Ustaz, macam mana Ustaz? Malaikat dia turun bila ni? Dia turun kat mana dulu? Saya ingat macam ni lah, perkara ini tak perlu nak pening-pening. Pilah buat amalan tu, dia duk kira pula malaikat turun bila. Ke nak jamu datang rumah makan teh? Tak payahlah dah sibuk malaikat turun ke tak turun ni kan. Jadi bagi kita percaya bahawa asalkan peristiwa Al-Qadar itu berlakunya malam, dan juga selagi dia dalam tempoh itu, adalah tu yang kita akan dapat sejak dari maghrib hingga ke subuh esok. Wallahualam. Baik Ustaz. Kita nak soalan yang kedua Ustaz. Soalan daripada Bon B, Sri Kembangan. Bagaimana dia nak tanya lah, bagaimana kaedah dan istiqamah dalam mencari Lailatul Qadar? Okey, dia secara umum dalam soal istiqamah ni, dia kena kurangkan istirahat sebenarnya. Dia dua perkara beza tu. Dia nak dapat istiqamah ni, dia kekuatan dia apa tau? Pertama sekali kena ada ilmu. Dia ilmu ni artinya kita mengetahui satu-satu perkara. Bila kita tahu satu benda punya kelebihan, kemudaratan, kebaikan, keburukan, baru kita semangat nak beramal. Orang beritahu apa? Ilmu tentang apa? Tentang pemakanan. Bahaya makan lewat malam. Mulai saat tu dia pun tak berani nak makan lewat malam. Dia tahu, dia ada ilmu tentangnya. Begitulah juga dengan Lailatul Qadar ni. Kalau kita tahu fadilat, kelebihan, anjuran, galakkan, jadi kita akan lebih semangat. So yang pertama ilmu. Yang keduanya ialah kena dia panggil apa? Kalau orang putih dia panggil social support. Sokongan daripada masyarakat. Tapi kalau dalam tempoh di rumah ni, maknanya sokongan daripada ahli keluarga, saling mengejutkan di antara satu sama lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashru ayul ashrul akhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqaza ahlahu. Muttafaqun alaih. Maknanya kata Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa ketika masuk 10 Ramadan terakhir, baginda akan bersungguh-sungguh ibadah, meninggalkan isterinya, menghidupkan malam-malam dengan ibadah, bangunkan isterinya juga untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 2024, hadis sahih. Maknanya kena sokongan tu
Jangan dah alah nantilah mana jual apa. Jangan. Dia kena saling tolong Faham. menolong, bantu membantu. Betul. Nampak suami tak bangun lagi, kejut. Isteri tak bangun lagi, kejut, percik sikit air ke muka tu apa. Bagi dia bangunlah kat mana pun. Bang, Lailatul Qadar bang, Lailatul Qadar. Bukan Laila anak Pak Qadar. Lailatul Qadar bang. Bangun. Baru dia akan semangatlah saya kira. Dua perkara di situ. Pertama ilmu, yang kedua sokongan sesama kita, termasuklah ahli keluarga. Baru kita kuat nak istiqamah. Kadang kalau kita baru baca Quran, isteri ke pasangan ke suami ke peli, baru tengok salam Ramadan, dan buka Quran. Janganlah macam tu. Awak adalah suami jadi imam, awak komplain baca qul huwallah tak habis-habis. Suami baca Quran pun peli. Janganlah macam tu kak. Jadi kena ada sokongan ahli keluarga juga, baru kita boleh terus kekal kayuh dengan ibadah kita. Terus kekal kayuh sampai jauh lah Ustaz. Betul. Soalan ketiga ni soalan yang bukan soalan nak minta pandangan juga Ustaz. Tapi saya rasa tahun ni tak berlaku rasanya sebab PKP. Tapi cuba jugalah kita nak tanya Ustaz, kita tengok saban tahun kita tengok pada peringkat awal Ramadan masjid memang penuh. Di pertengahan dia dah kurang sikit. Sampai di hujung kita kalau macam kata 10 hari terakhir ni dah kurang sangat. Sebab apa? Sepul Bukit Antarabangsa ni tanya, dia kata Lailatul Qadar berlaku 10 malam terakhir. Tapi pada masa itu jugalah warga-warga keluarga ni, kaum keluarga ni berkumpul nak bersiap langsir lah, nak pergi baju lah. Tu dulu. Tapi kali ni macam mana Ustaz? Dia memang sebenarnya Kasirul Zami, Ramadan pada tahun ni, kalau bagi saya sendirilah, kalau jujurnya nak beritahu, Ramadan tahun ni tak ada beza sangat berbanding dengan tahun-tahun yang lain. Dari segi apa? Dari segi fadilat, dari segi kelebihan, sama aja dengan Ramadan yang sudah. Bezanya Ramadan ini dengan tahun sudah apa dia? Ataupun yang sudah-sudahnya ialah adat menyambut Ramadan. Tu aja yang beza. Adat kita apa dalam menyambut Ramadan? Ada bazar. Lagi apa? Ada more. Ada apa? Majlis berbuka, iftar. Adat saja. Yang lain tetap sama. Kalau pergi ke negara Arab, tak kisahlah Mesir ke Mekah sekalipun, mana ada bazar. Tak ada bazar. Dia tak ada. Bazar-bazar juadah ni, dia kalau ada pun dia tak macam kita lah. Kan, more mana ada more. Tak ada, nak makan lah. Kita je yang yalah, mungkin barangkali orang tua-tua kita tu adalah tujuannya supaya membuatkan anak cucu ni rasa seronok, ada nostalgia dalam Ramadan. Tapi jangan disedihkan. Cumanya kalau ditanyakan apa sebab fenomena yang biasa berlaku tahun sudah, awal tu ramai, makin kurang, hujung dia panggil grand finale kan. Bila nak final ni, kalau di bola tu dia makin ramai stadium, dia makin penuh, bergaduh-gaduh beli tiket. Tapi kalau Ramadan ni makin hujung, makin dia kalau awal-awal dia panggil apa, ramai belia, hujung-hujung tinggal beliau. Dia tinggal Tok Imam, Tok Bilal, hat tu muka-muka lah sekali. Sebenarnya benda tu tak sepatutnya berlaku, sebab makin hujung Ramadan tu makin banyak ganjaran Allah Ta'ala nak bagi, seolah-olah macam promosi akhir tahun. Ini promosi akhir Ramadan. Jadi hikmah tahun ni, kita dah tak pergi mana-mana, kita puluhlah dengan ahli keluarga kita di hujung-hujung ni, tidaklah disibukkan dengan persiapan nak raya sangat, pasal tahun ni tetap raya tahun ni pun. Cuma seperti yang disebutkan oleh Menteri Agama itu, sambutannya saja ditangguhkan. Raya tetap raya. Jadi maknanya kita dah tak berapa nak kalut sangat dengan soal persiapan nak raya tu, maka kalutkanlah dengan merebut ganjaran di hujung Ramadan. Pesta apa? Buka puasa semua dah tak ada, tapi pesta ibadah tu masih ada. Betul. Pesta juadah tak ada kan. Baik Ustaz, 3 soalan telah Ustaz jawab. Jadi maka berakhirlah untuk segmen kedua. Kita nak berehat dulu, kita nak sambung segmen ketiga, segmen yang ditunggu-tunggu, segmen perkongsian. Baik Ustaz? Rehat dulu Ustaz.
Baik, para penonton semua, bersiap sedia untuk segmen yang ketiga, segmen perkongsian. Jangan ke mana-mana, tunggu selepas ini. Saya minta sangatlah bantuan seluruh rakyat Malaysia. Apabila kita dapat sesuatu berita itu, kita pastikan dulu kesahihannya. Saya minta sangatlah bantuan seluruh rakyat Malaysia. Apabila kita dapat sesuatu berita itu, kita pastikan dulu kesahihannya. Yalah, pertama yang paling mudah kita cek dekat sebenarnya.my, ya. Ataupun kami sekarang tiap hari pagi dan petang keluarkan notis ataupun pemakluman, ya, tentang berita palsu ini. Saya ingat sehingga hari ini dah 250 lebih perkara lah, ya, yang terpaksa kita jelaskan. Dia kata hospital sana tutup lah, dia kata orang sini begitulah, ya. Panik rakyat. Jadi yang kita ambil tindakan undang-undang pun ada 6 yang kita dah charge di mahkamah, polis pun ada charge di mahkamah dan sebagainya. Jadi tapi ini yang tular ni, ya. Dan kita pun tak terkejar nak selesaikan semua. Betul. Kita ambil tu yang dah jadi 250 lebih tu, itu yang nampaknya kalau ditularkan ataupun yang kita nampak tular dan seperti dia ada orang RT banyak, ya, dalam Twitter, dan ada orang ikut banyak, ataupun dia seakan-akan nampak macam betul. Misalnya dia kata sebuah hospital tutup, itu nampak macam betul, kan? Jadi kita dalam masa secepat mungkin kita betulkan maklumat itu. Kembali lagi dalam Salam Eid Ramadan. Kali ini perkongsian yang cukup hebat rasanya sebab kita mengejar kepada Lailatul Qadar 10 malam terakhir Ramadan. Jadi justru itu kita persilakan Ustaz Ilyas Ismail, apakah perkongsian pada hari ini? Baik, insya-Allah terima kasih Kesi Rozami dan semua para penonton Salam Eid Ramadan yang terus kekal setia sampai ke hujung dah ni. Dah hujung dah. Ramai dah start nak tomeh-tomeh dah tu, nak masak apa hari ni tu. Jadi sambil-sambil tu, apa yang akan saya kongsikan ini, kalau boleh rakam silakan rakam, depan kaca TV ke, di handphone ke, di apa jua lah gadget yang ada di tangan anda. Yang pentingnya doa ini tolong ingat, hafal dan amalkan. Lagi bagus macam Kesi Rozami sebut tadi ni, perkongsian kita ni dikongsikan atau dengan izin share sebanyak-banyaknya. Betul. Okey, doa yang saya nak kongsikan kali ini iaitu doa supaya Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Saya kira dalam Ramadan ni 3 benda ni paling kita nak. Ilmu yang bermanfaat, tak kisah ilmu secara online, ilmu secara bacaan, apa jua ilmu. Dan yang keduanya rezeki yang baik. Kawan-kawan kita yang tengah duk cari rezeki secara online ke apa sekalipun, biarlah rezekinya baik dan amalan kita ni diterima oleh Allah. Apa doanya Kesi Rozami? InsyaAllah saya bacakan, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekali lagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Maksudnya, ya Allah,
Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dengan perkongsian doa tadi Ustaz. Maka berakhirlah untuk segmen Salam Ramadan pada hari ini Ustaz. Moga-moga Ramadan kali ini membawa 1000 pengajaran dan pengertian untuk selama-lamanya. Jadi saya rasa Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang bersejarah bagi umat Islam. Betul. Jadi Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Jaga diri baik Ustaz. Okey, baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Ya, selamat hari raya. Baik, penonton sekalian, tamatlah sudah segmen yang ketiga dan berakhirlah Salam Ramadan episod hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada esok hari pada waktu yang sama di platform yang sama. Sekian dulu daripada saya, Casey Rozaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.